أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah taala bagikan kita semua di dalam nikmat dan rahmat. Dengan beberapa hari ni kita sangat-sangat bajinya di kawasan kita ni, air boh ataupun baji ia sangat kuat. Mangga minggu lepas itu jadi ada kesusahan daripada fort kita ni. Jadi alhamdulillah lah pada sekarang, masa sekarang Allah Ta'ala lepaskan kita dan Allah Ta'ala kurniakan kita daripada satu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala setengah-setengah tepat pada tu kita bersyukurlah kepada Allah yang mana Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan pula lanjutkan umur kita bersama-sama kita boleh mengingati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita boleh hidup dalam agama Allah Ta'ala. Ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita berbicara dulunya, jadi Allah Subhanahu wa taala saat ini menjadikan kita ni daripada umat Nabi satunya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua daripada umat yang pertengahi. Saat itu besar tak besar sangat, kecil tak kecil sangat, tak macam umat-umat yang telah lalu. Kemudian kita ada berbicara masalah kita lagi, masalah berhadap kiblat. Yang ni mula-mula Allah Ta'ala saat itu suruh Nabi kita berhadap kepada Baitul Maqdis. Lepas pada tu Nabi saat itu Allah Ta'ala suruh paling pada Baitul Maqdis, mari pada kiblat semula, pada Baitullah semula. Dan ayat yang berbunyinya ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman katanya, dan wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tiada kami jadikan akan kiblat, kami tak ada jadi akan kiblat, yakni satu menghadapi. Itu mana kiblat ialah satu tempat yang kita duk menujui, yakni satu tempat yang kita duk menghadapi. Tu faham molek kiblat. Kiblat daripada qabila yaqbalu qiblah. We faham apa kiblat dulu. Apa kita nak panggil kiblat ni? Kiblat kita sekarang ke mana? Yakni kepada jatuh. Apa makna kepada jatuh? Kepada maghrib, yakni hadap kepada Baitullah ataupun dikatakan Al-Ka'batul Musyarrafah. Itu mana? Qiblah bagi apa? Qiblatan lil muslimin, yakni satu tempat yang orang Islam kena menghadapi di dalam ibadat, dalam taat, dalam sembahyang, kena hadap kau ni. Itu mana? Qiblah daripada qabila yaqbalu qiblatan. Kita seorang ni nama qabil, orang yang menghadapi kepada sana.
Kemudian kami tak menjadikan kiblah yang engkau. Siapa dia engkau? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Tuhan khitab pada Nabi ni, yang engkau atas kiblah sekarang ini. Sekarang ini engkau dak menghadapi kepada kiblat sekarang ni, yakni kepada Baitullah, iaitu kiblat yang engkau atas kiblat pada mula-mula Islam. Pada mula-mula Islam, awal-awal Islam, fi sadril Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi hadap kepada Baitullah dah. Kiblah bagi Nabi mula-mula ialah hadap kepada Baitullah ataupun Al-Ka'batul Musyarrafah, yakni dibinakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan iaitu kiblah yang engkau ada sekarang itu kiblah yang engkau pada awal-awal Islam, iaitu Ka'bah. Dan Ka'bah yakni buku lali bagi dunia ni. Ka'bah ni kita suruh dah dia tu, iaitu ibu bapa, yakni buku lali bagi dunia. Buku lali dunia ada cotek dia lah Ka'bah. Lepas tu lagi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia Nabi kepada Kaabah ketika di Mekah 12 tahun dah, jadi 13 tahun kata setengahnya. Maka tak kala hijrah ia Nabi ke Madinah disuruh dengan hadap Baitul Maqdis. Suruh Nabi berhadap dan menujui di dalam ibadat Nabi sembahyang Nabi, suruh hadap pada Baitul Maqdis. Baca dua tu, Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddis, dua wajah dia baca cara baca imam Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddis. Kenapa suruh hadap pada Baitul Maqdis pula ketika hijrah ni? Kerana menjinak bagi Yahudi. Kerana Allah Ta'ala nak menjinak hati Yahudi kepada Nabi dan kepada agama Islam dan orang-orang Islam. Maka semaya Nabi hadap kepadanya, kepada Baitul Maqdis 16 bulan ataupun 17 bulan. Apa harap ni? Jadi nak suruh hari ni ibu bapa, awal-awal Islam, selepas daripada bangkit Nabi, bi'satin Nabi, lepas daripada Allah Ta'ala bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi dan pula jadi Rasul. Nabi jadi Rasul saat itu ialah kita katanya umur 40. 25 Allah Ta'ala letak jadi Nabi, bi'satun Nabi. Dan lepas daripada umur 25 sampai 40 saat itu, lebih kurang masanya 15 tahun jadi Rasul. Nabi duk hadap mana kiblat? Dalam ibadat Nabi, dalam semaya Nabi, dalam taat Nabi, yakni menghadapi kepada Kaabah yang dibinakan oleh ayahanda ataupun Nabi Ibrahim alaihi salam. Awal-awal Islam, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi dan orang-orang Islam di zaman itu suruh hadap kepada Baitullah dan kepada Kaabah yang dibinakan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi salam. Tu awal-awal Islam. Apabila Nabi duk hadap kepada Baitullah, hadap kepada Al-Ka'bah yang dibinakan oleh Nabi Ibrahim AS, masanya kata sini 12 tahun. Tapi yang kita duk pernah dengarnya, Nabi dakwah, Nabi khijak agama, Nabi dakwahkan manusia daripada kampung rumah ke rumah, yakni kita kata 13 tahun. Kita dengar 13 tahun Nabi dakwah di muka sini atau 12. Ni orang panggil ikhtilafur riwayah, yakni berselisih tentang cerita-ceritaan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi saat itu dakwah di Mekah. Kemudian ketika tu orang Islam banyak awal-awal tu 30 orang lebih-lebih ya. Lepas tu pada ketika duk Mekah tu berapa kali hijrah? Banyak kali hijrah. Mula-mula hijrah pergi pada Habasyah kali pertama, ia dah duk lagi pula hijrah pada Habasyah kali kedua, lepas pada tu hijrah pergi pada Taif, kali yang keempat baru hijrah pada Madinah. Hijrah Nabi hak Madinah ni hak besar sekali, hak jadi sejarah peristiwa yang besar. Tapi belum daripada suruh Nabi, Allah Ta'ala titah Nabi hijrah mari pada Madinah, belum daripada tu 3 hijrah dah. 3 hijrah dah.
belum daripada Allah Ta'ala nak titah Nabi saat itu hijrah pergi kepada Al-Madinah, Allah Ta'ala suruh nafak-nafak ni lah. Sahabat-sahabat kerana susah sangat duduk dalam Mekah, dosa payah sangat dalam Mekah, sahabat banyak daripada ta'zib, ma'azzab dan mensiksa oleh orang kafir Quraisy, wak nyanyo kafir Quraisy. Nabi suruh sahabat saat itu hijrah pergi pada Habasyah al-ula, kali pertama 18 orang. Hijrah mula-mula pergi pada Habasyah 18 orang, termasuk Sayyidina Uthman, tak silap ingat daripada wanitanya 45 orang. Lepas dah tu lebih lagi 10 orang tu daripada golongan laki-laki. Apabila mereka hijrah pergi pada Habasyah, duduk saat itu jauh daripada kampung di Habasyah. Makna duduk jauh pada tempat-tempat demo naik orang-orang kampung biasa di Habasyah, duduk lepas luar sikit. Lepas tu susahlah kehidupan, payah kehidupan, tak boleh nak duduk fah hijrah ke Habasyah, kelik mari ke Mekah semula. Lepas dah tu hijrah kali kedua pergi pada Habasyah pula, beratus orang lebih. Kemudian pada masa Nabi duduk Mekah 13 tahun ataupun 12 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ni suruh Nabi dalam ibadat Nabi, ibu bapa, dalam semaya Nabi, Allah Ta'ala suruh hadap pada kiblat hak kita duk hadap di hari ni. Sebab tu dalam kiblat ni satu syarat, ingat mulai, kiblat ni bukan rukun semaya nah. Kiblatan lil muslimin, kita semaya kena hadap jatuh, kena hadap pada kiblat, hadap pada Kaabah. Ini syartun lisih hatis salah, satu syarat nak sah semaya kena hadap pada kiblat. Kalau kita semaya hadap hulu ataupun semaya hadap ke hilir hulu, ini tidak sah semaya kita. Walaupun kiblat ini bukan daripada diri semaya, tapi syarat nak sah semaya kena hadap ke dia. Asal pada awal-awal Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadap kepada Kaabah. Duk-duk mari apabila dititah Nabi suruh hijrah pada Madinah. Karena sangat-sangat saru dalam Mekah. Siapa orang Mekah tu mesyuarat di dalam rumah apa Darun Nadwah, yakni rumah bagi siapa dia? Rumah bagi Abil Arqam deh. Saat itu nak bunuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dititah suruh hijrah mari kepada Madinah. Apabila Nabi hijrah mari pada Madinah, Allah Ta'ala suruh palingkan kiblat. Ni suruh paling kiblat. Mula-mula kiblat ada Baitullah dah, ada Kaabah dah. Apabila mari duduk Madinah, Nabi saat ni Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, mu kena palingkan kiblat kamu daripada Kaabah, mu kena paling gi kepada Baitul Maqdis. Apanya ilat suruh paling gi pada Baitul Maqdis? Kerana menjinak bagi Yahudi. Kerana nak menjinak, nak mendekati Yahudi dengan Nabi, nak mendekati Yahudi dengan orang Islam, nak mendekati Yahudi dengan agama Islam dan pula dengan Nabi. Kerana di Mekah tak apalah Yahudi tak ada fok-fok Quraisy ya, Arab Quraisy, Arab Hawazin, Arab gapo Ghatfan, Arab gapo lagi Thaqif, Arab gapo lagi daripada fok Kinanah. Ni fok Arab duduk di Mekah. Tapi di kota Madinah ya ada Yahudi. Yahudi kita ya banyak kali dah. Ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa. Maka di Madinah apabila ada Yahudi, Allah Ta'ala suruh Nabi ubah dan paling kiblat dengan masalah menghadapi dalam semaya, dalam ibadat kepada Baitul Maqdis, yakni kepada Palestin sana. Maka sembahyang Nabi kepadanya, kepada Baitul Maqdis, dalam ibadat Nabi dah hadap pada Baitul Maqdis. Kita tak kiblat kau ni, hadap kau ni lah, hadap pada Baitul Maqdis. Apabila hadap Baitul Maqdis ni berapa bulan? 16 bulan atau 17 bulan. Ni khilaf riwayah ataupun ikhtilaf riwayah. Kata 16 bulan di dalam hadis sahih Muslim, ataupun 17 bulan ini ada sebut di dalam hadis Bukhari. Kemudian dipalingkan dia akan Kaabah pula, kepada Kaabah pula. Dipalingkan kiblat tu.
kemudian dipalingkan dia akan kiblat kepada Kaabah pula. Mula-mula pada awal Islam Nabi duk dakwah Tuhan suruh menghadap dalam ibadat kepada kiblat ila al-Kaabah. Duduk mari dan dititah suruh hijrah pada Madinah, suruh Nabi paling kiblat pergi pada Baitul Maqdis. Pada di Madinah 17 bulan ataupun 16 bulan, setahun lebih-lebih, Allah Taala suruh paling kepada Kaabah semula. Kok mana pula weh? Dah. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, Tuhan nak mana weh? Illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Ni Tuhan nak ni hikmat Tuhan buat ni. Tuhan nak tengok hak mana berimeh, hak mana tak berimeh. Ni Tuhan nak uji supaya kita learning lah. Mula-mula Allah Ta'ala buat lagu ni kok mana Allah Ta'ala paling kok ni kan, dia nak tengok hak mana berimeh dengan Nabi, hak mana tak berimeh dengan Nabi. Sebab tu kalau kita duk mengaku kata kita berimeh, tapi sebelum diujikan makna imej yang ada pada kita itu bukan sebenar. Nak tahu kata seorang ni orang sebenar berimej imanan kamilan, ataupun makna kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nak tahu kata mu berimej yang sebenar, kamu takwa pada Allah Ta'ala sebenar, kamu takut pada Tuhan sebenar. Kalau kamu belum diuji, maka iman yang ada pada kamu itu bukan sebenar lagi. Kemudian Allah Ta'ala nak uji. Mula-mula Islam yang ada pada Mekah 13 tahun sekali dengan Nabi duk hadap pada kiblat. Apabila Nabi mari duk di Madinah, Tuhan suruh paling pula kiblat dalam ibadat tu hadap pada Baitul Maqdis. Duk di Madinah setahun lebih-lebih, Allah Ta'ala suruh paling pula Kaabah pergi pada Baitullah semula. Kok mana ni? Apa hikmatnya? Apa tujuannya? Apa rusia yang Allah Ta'ala tak sini buat apa? Yakni Tuhan nak tahu hak mana berimej dengan Nabi dan Allah, hak mana yang tak saya berimej, di sini dia boleh tahu. Supaya ni kita lah ni mula-mula tu duk turut cakap dah dalam ngaji turut imej sejid cakap dah mari duk masjid, mari sejid dah. Duk demo ubah cara sejid sat ni, nak mari sejid kenalah lain sikit weh. Dah cara mari sejid kena betul Fatihah misalnya, mari sejid kena betul tahiyat ngata imej. Tak mau hari dah weh. Uji sikit ya. Mula tu mari cakap dah penuh sejid. Temel kata lepas dah ni kita semaya jemaat kali kita pegang apa kata Ibn Hajar. Kalau nak sah jemaat kita ni, makna kata orang 40 tu qari. Ibn Hajar kata qari. Apa makna al-qari? Yakni orang yang pandai baca Fatihah. Apa murad pandai baca Fatihah? Yakni orang baca Fatihah dengan secara sahih, dengan secara betul. Pasti Imam kata kita pakailah perkataan Ibn Hajar ni, mudah-mudahan kita sempurna jemaat kita. Minggu mula-mula tak apa bakat mari belaka tikmil pun betul Fatihah belaka. Seorang ni duk lekat di ghairi, demo ni duk lekat di alhamdulillahi rabbil alamin, duk bunyi situ. Tikmil pegang tikmil tu. Minggu mula-mula ramai, minggu kedua tu kau kurang, minggu ketiga kau kurang, minggu keempat tinggal terkotik ngata email yang maya maaf. Ini nak uji, nak cuba. Allah Ta'ala suruh Nabi hadap kiblat pada awal Islam kepada Baitullah. Duk mari Madinah suruh hadap pada Baitul Maqdis. Duk Madinah talam hadap Baitullah pula. Ni Tuhan nak uji siapa ya berimej sebenar dengan Nabi. Tuhan kata illa lina'lama yang man yattabi'u illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Malaikan kerana kami, hikmat kerana kami ni apa malaikan? Yakni hikmat pasal gitu. Rusianya hikmatnya kerana kami, yakni Allah hendak ketahui, kami nak tahu. Tuan nak ketahui apa yang nyatanya badal.
ilmu zahir. Kami nak tahunya secara zahir, ilmu yang zahirnya. Mereka itu daripada orang muslimin yang ikut Rasulullah, yang ikut Rasul. Siapa kata nak turut Rasul tika ni? Apa mula tu? Pakak turutlah Muhammad tika duk Madinah dah. Hadap kepada Baitul Maqdis, hadap pada Masjidul Aqsa, ataupun Masjidul Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Pakak turut. Yahudi di pun pakak turut. Daripada Bani Nadir pakak turut Nabi. Daripada masalah Bani Quraizah turut Nabi. Bobo Tuhan paling suhadap pada Baitullah mula, maka jadi sekat angin bodoh tika. Jadi kok mano bodoh mula tu hadap pada Baitul Maqdis, pas ni suhadap pada Baitullah. Maka jadi sekat angin. Jadi orang panggil terenyuk angin kok mano pula. Bagi kalau orang tak benar-benarnya pada beriman kepada Allah dan Rasul, ketika ni orang panggil duk jadi saru, duk jadi celaru, dan duk jadi gawat, duk jadi masalah klik pas nak turut ke tak mau turut ni, duk jadi syoknya pada imannya. Maka membenar ia mereka akan rasa membenar pada menghadap Kaabah. Kalau orang itu sebenar dia nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasanya, maka dia membenarlah akan rasa pada menghadap Kaabah, yakni pada menuju dan pula ibadat dia dalam ketika ibadat tu menghadap pada Kaabah. Pada awal-awal duduk pada Madinah, hadap pada Baitul Maqdis, kita ada dah hadap pada Baitul Maqdis, duduk dalam semaya asal. Allah Taala titah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hei Muhammad, palinglah dada engkau dan di engkau pergi kepada Baitullah ataupun pada Al-Kaabah. Nabi pun paling dalam semaya dua kala kuat. Kala kuat pertama Kaabah Nabi, kiblat Nabi pada Baitul Maqdis, dan kala kuat kedua Kaabah Nabi dan kiblat Nabi kepada Al-Kaabatul Musyarrafah. Maka orang sebenar nak ikut, sebenar beriman, maka ia turut Nabi, ia benarkan pada Kaabah dan pada menghadap pada Kaabah daripada mereka. Maka orang hak benar ni pada berimej, kama dia Tuhan tahu ilmu zahir Allah Ta'ala ni kata orang yang berikut ia ikan turutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ibadat dia menghadap pada Kaabah yang berpaling atas dua keningnya. Ada juga setengah pada orang Islam juga. Tu mereka yang berpaling, mereka yang berbalik, dok berpaling, yang qalibu, dok berbalik-balik, kerana berpaling, dok berbalik atas dua keningnya, arti kembali pada kufur syak pada agama dan zon bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jadi dok berbalik-balik di atas dua kening, dok kok mana buat dah ni kening ya salah tu orang panggil kinayah pada kata atas dua keningnya dok berbalik-balik. Satu kali hadap kuning ni salah kiblah dok menghadapi dalam ibadat, dok hadap pada Baitul Maqdis, dok mari Allah Taala titah Nabi hadap pada Kaabah wadah, hadap pada Baitullah. Maka dua kening daripada orang Islam hak imi tak kukuh mana daripada fak-fak munafik, kok mana podah Muhammad ni hadap pada Baitullah pula ni. Agama ya ni sebenar ke tak? Maka jadi timbul syak dah bagi orang tak benar imi ibu bapa pada golongan orang Islam juga. Tapi apabila imi ia tak sebenar, imi ia tak tegak, imi ia tak teguh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dua kening dia saat ni duk naik turun. Makna kata hati dia duk was-was dah dengan agama Muhammad, dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita mula-mula tu tak imi boleh berdoa, paduk mari laki tak imi tak boleh berdoa bodoh. Kok mana agama ya ni? Sebenar ke tak sebenar ni? Kita kata zaman dulu benar dulu boleh tunggu kubur, pas mari lelaki ni tak boleh tunggu kubur. Kok mana agama tu iman ni weh? Dulu kan suruh tunggu kubur tak boleh, kita tunggu kubur lah ni dapat kebajikan baca kehutas kubur ni. Mari ke dia ni suruh tak boleh tunggu kubur bidah. Saya bodoh. Agama tu imi macam mana nak misal mudah nampak
Mula-mula tu hadap kepada Baitul Maqdis, duduk mari hadap kepada Baitullah. Maka email kawan ni duk tak kukuh mana dah. Dia jadi gonyeh lah. Aku nak turut hak mana ni? Gini, maka tak usah turut belakang, tak usah pergi sejik sini. Dulu duk turut Muhammad pada Baitul Maqdis, kiblat dalam ibadat pada Baitul Maqdis. Duduk mari pada Al-Kaabah. Kok mana pun dah. Jadi duk tercengih, duk wawe ataupun duk ragu-ragu di dalam masalah iman dan pula agama-agama mereka. Tu mana tu? Atas dua keningnya arti kembali pada kufur syak pada agama. Dan zon bawa sana bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tercengan daripada pekerjaan Nabi. Fa imi tak kok Muhammad diri pun duk tak cerak, duk jadi bengai dengan agama dia. Lepas tu kita nak turut ialah mana? 1,5. Fa hak nak netel ni nanti cari orang panggil igat tempat tak kena ya. Misalnya kita duduk dalam kampung kita buat kebaikan beratus puluh-puluh kebaikan. Orang tak nampak kebaikan kita tu. Tapi orang panggil, orang duk tengok capik di benda tak molek so tu Kita duduk dalam kampung malah kata apa tolong orang pi dia buat pulut kita kukunya ambil pagi pagelak. Basuh pinggir pun kita. Patu naik malam tu pun kita, sejik pun kita, cara ke sejik pun kita, maya jemaah kita mula-mula awal. Patu kalau dia menawak arwah kita pun dulu. Dah, molek kita berpuluh-puluh beratus-ratus. Tiba-tiba nyagi punah sikit ya satu hari. Punah kat mana? Lambat bayar hutang kita kata. Ataupun pergi punah sikit ya benda hak tak sepatutnya punah ni. Kita tak ada nak terjadi tapi benda gitu terjadi. Misalnya pergi lambat bayar hutang ataupun pergi kecek dengan bini demo masalah. Dah tak ada sekalian nak kecek bini demo tegar kita pun tegar lah. Demo tak jadi patah. Tua tu malah tak apa belebar tak belebar dah kop sedih pun ini. Tapi bini orang tak boleh kelipar. Nya punah satu ya capik dia mati metu. Capik tu nak mudah nampak ya tu bukan kata tah ni juruh kita kata tapi nak royak bisa tu mudah nampak. Nak kata orang nak capik kita ni orang panggil walaupun kita buat benda molek berpuluh-puluh tapi nak kita tengok benda tak kena tu so dah. Punah habis. Nabi ni molek malah kata apa comel Nabi ni. Nabi siapa dia molek tak molek Nabi tak ada kena kecek. Orang hak Tuhan kasih. Lepas tu Nabi sifat dia tak biasa besar diri, rendah diri semua. Lagi pula Nabi saat itu dia ni satu orang yang suka kepada tawaduk dan pula dia suka tolong fakir miskin. Nabi tu yuhibbul fuqara wal masakin. Dalam zangi ke wa kana sallallahu alaihi wasallam wasallama syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi ni satu orang yang sangat-sangat tawadhu, sangat-sangat rendah dirinya. Lagi pula Nabi ni wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi ni satu orang yang suka dan kasih kepada fakir-fakir miskin. Tapi Nabi yang pergi punah bukunya paling kiblat. Pakat ada berkecek lahan. Kok mana Muhammad ni kecek dulu Mekah hadap pada kiblat, tiba mari dok Madinah hadap pada Baitul Maqdis, mari pula pada kiblat. Agama ya betul ke tak betul ni? Comel ke tak comel ni? Kena ke tak? Dok jadi tercengah. Boleh jadi Muhammad di dok cengih, dok wasa apa? Tak betul dok wasa apa? Hija hak je dok hija ni benar ke? Dia diri pun dok wawe. Katanya setengah-setengah daripada orang tak kukuh berimannya. Hari ni mau nak pesan sikit kepada ibu bapa ni. Mari ada orang telefon masuk ke hamba. Orang tua dah. Lah ni mata tak gara. Tapi ya suruh hamba sebarlah, hamba nak sebarlah wasiat dia pesan ke hamba mari. Teriaklah telefon mari. Ada satu orang ni mula-mula sekali yang mimpi jumpa Rasulullah sekali. Orang ni duduk kawasan jalan dan nama Haji Abdul Rahman. Mula-mula Rasulullah mai jumpa dengan dia orang jahil dulu. Orang tak ngaji, tak belajar. Tapi dia saat itu boleh jadi hati dia comel, hati dia molek dengan Allah, dia suci dengan Allah, jumpa dengan Nabi kali pertama. Nabi mai pesan dia suruh banyak bertaubat, banyak istighfar, banyak selawat ke Nabi.
Mari trik dua pula. Nabi besar dia pula suruh jaga amalan ke apa ni. Trik tiga, jumpa dengan Siti Fatimah. Maka jumpa Siti Fatimah saat itu, Siti Fatimah pasal dia pakar mana ayat ni tu dah. Pahya saat itu setengah-setengah orang tak tahu tu dia kata dia berjumpa dengan Rasulullah dan jumpa dengan Siti Fatimah. Adakah benda ni ditipukan oleh syaitan? Adapun jumpa dengan Nabi ni adakah masalah benda ni orang panggil setan wak rupa? Ataupun setan tashkilkan rupa Nabi Siti Fatimah? Ya kita tanya Bapa Espanyol. Tanya Bapa Espanyol. Bapa Espanyol kata apabila kita mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebenar dah Rasulullah, kerana Allah Ta'ala tak izin sekali-kali kepada seorang nak kepada syaitan nak merupai akan rupa Nabi, nak tashkil rupa Nabi. Lepas tu ketika dia jumpa Siti Fatimah, dia pergi tanya Bapa Mak Mawi. Dia kata, Bapa, adakah benar amma ni jumpa dengan dia jumpa pukul 2 malam duk kecek Siti Fatimah. Fatimah kata aku nak kecek dengan muci dengan bahasa Jawi, bahasa Arab mu tak faham, aku nak kecek dengan bahasa Jawi. Siti Fatimah kata dengan molek ni. Pasal kita tanya Abang Mak Mawi, Abang Mak Mawi itu benar dah lah pipi mu tu kalau mu jumpa Siti Fatimah, mu jumpa dengan Rasulullah, maka itu sebenar dah mimpi mu, itu bukan syaitan, bukan jin. Ya duk takut kata jin tu tipu dia. Dah. Amo nak terus siapa ni berita dia. Ya duk rasa ketak, ya rasa gelak teriak dengan amo, duk telefon amo. Ya tak Bapa, adakah boleh amo ni nak telefon Bapa dari sehari 5 minit amo nak kecek Bapa. Patagana cik nak kecek dengan amo ni orang jahil, bukan orang alim besar cik. Tapi tak tahu ya tamu duk dengan YouTube Bapa le masa seminggu. Amo rasa nyocok, amo rasa tamu ni wasa silap, tapi mo tak ada orang tolong nak sapakan masa Allah berita-berita Siti Fatimah ni. Ya dok widemo 300 keping dah surat. Hak Siti Fatimah hoyak dia. Gapo amnya hak Siti Fatimah besar. Ni amo nak sabar ni. Amo tolong sabar, patu benda ni benar, kita harap benarlah daripada Allah. Siti Fatimah besar pak perkara dia. Amo dulu siapa gati dia ni, ialah ni nak pergi taklih mata tak gari. Dulu mata gari, lah ni mata tak gari, tak nampak mana, nak buat mutu tak boleh, nak buat kereta tak boleh. Dah. Patut mata tak apa cik, amo sanggup nak sebah. Amo sanggup nak sebah hari ni, nak menyapa pada orang di sini. Patut hak demo boleh beramal, demo beramal selalu. Hak demo boleh bawa, demo bawa lah. Siti Fatimah hoyak dia masa dia yang mimpi pukul 2 malam sampai pukul 3, Siti Fatimah dah hoyak dia. Dia kata cik, dia kata setiap-tiap hari di hari ni akhir zaman ni tamu sekali hak Nabi pesannya suruh banyakkan iksarus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir di hari ni suruh banyak selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat, nah. Lepas tu baru ni apa nak masuk cerita celah-celah ni. Ada orang pergi muh-muh ilasa ke ni. Banyak eseng kat 50 kilo ke ni. Hak setengah tu mari macam tu, setengah macam ni, hak setengah tu mari jadi pening, bengai. Faham tak bengai? Mata tu tak merah sangat, duk tidur sekak. Tak batal. Dia tanya kan kak. Tahu nak rasa, tak tahu nak duk. Dia kata panas tak panas, tahu nak royak. Dia kata tidur malam tak jenera pasal bengai. Pada tanya duk kecek mari kecek mari. Tak orang tepi tak ya wa amal kuat. Ya tu ya wa amal kuat. Amal tak pasti tak nimo. Amal pasti amal kuat tapi tak ada menimo, tak ada ijazah. Ni jadi satu masalah juga. Faham saya dia tak ginilah kak klik rumah kak tinggal lu amalan ada bawa semua dulu tinggal hak cara hak tak sebukan amal nak kata amalan tu tak betul, amalan tak kena, tapi kak kena proses lu waktu tinggal waktu baik lu amalan tu nanti ijazah terima semula mau nak royak dah tinggal lu. Lepas tu kita share dia tak klik baca selawat tibbil qulub wi banyak. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Baca ni. Patut ada seorang lagi tu mari belah lik lubang tu. Mari tu 3 bulan dah tak boleh gerak, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bergoing. 3 bulan. Pas pergi jumpa ngamo duk tidur tak kereta duk kelekok, tak kereta nak yata amok kita nak bangun tak boleh. Dia kata 3 bulan dah. Minta bapa tolong buat air tawar. Kita pun buat air tawar, kita tengok mak ya siuk-siuk udah. Dia klik makan air tawar seminggu tu, dia tak gatal le telinga gatal ke tubuh.
klik gitu dah, makan tambah sudah esok ke boleh bergerak, doktor tu boleh berjalan. Nah, ani nak royak. Lepas tu hak Siti Fatimah pesannya, kata Nabi suruh banyak pada umat akhir zaman ni gapo dia? Yakni iksarus salati ala nabi, yakni selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hak Siti Fatimah pesan kat orang ni, dok teriak tak berhenti ni, ialah iktsaru al-istighfari, suruh banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana umat sekarang banyak dosa weh. Kerana sekarang buah masyarakat, cuba kita tengok, ada les sejid alhamdulillah, cuba tu baik di luar jabat sikit. Learning orang suka relax. Learning tengok kedai semua le jalan, le jabat, le mana, semua buka kedai untuk relax. Kalau buka kedai pesen jual tak laku, nak buka kedai relax baru laku lah ni. Orang suka relax, suka nak pukul ramai, nak duduk relax, makan kan. Kalau makan kafe Amazon, pukul ramai kawan duduk kedai Amazon dia. Di hari ni manusia, ibu bapa, dia suka relax, dia suka dengan muzik-muzik lagu-lagu. Sebab tu Nabi suruh banyak istighfar, banyak-banyak, kerana umat di akhir zaman banyak dosa. Sebab tu duk boh situ. Kita tak ikut tak ada salah, kerana aku kena boh juga. Demo nu kata ku tak ada salah, pas cuba kira pia hak salah, ramai lagi golongan salah. Pas cuba tengok anak-anak muda lah ni, ya tak ada wak nama ibu bapa dek duk ngamu goning ya lah ni. Manakah masa baca Quran, manakah masa berjawab sebah la ilaha illallah, mana masa kata subhan, tak ada di hari ni. Cuba tengok kita orang tua ni mikir ni masjid, cuba tengok fak muda-muda duk lagu mana dia tak mau siap. Pas Tuhan panggilnya athiqalain. Sebab apa Tuhan panggil athiqalain? Orang yang memberatkan bombing Allah Ta'ala ni ialah dua makhluk. Mana dua makhluk? Makhluk yang pertama nama al-insu, manusia, dan makhluk yang kedua nama al-jinnu, jin. Dua makhluk ini orang yang memberatkan bombing Allah. Kadang-kadang apabila bombing di mana ia kocok, ia gepa, bombing situ ia duk sedih, ia teriak dengan Allah, ya Allah, Allah berat sangat atas belakang aku ni dosa, ya Allah, berat sangat atas belakang aku maksiat manusia dan jin, ya Allah. Sebab tu Tuhan gepa bombing tu, kerana bombing mengadu hal kepada Allah, berat atas belakang aku dosa, ya Allah, kesilapan manusia, ya Allah. Sebab itulah umat di akhir zaman ibu bapa kena banyak istighfar. Siti Fatimah pesan banyak istighfar, kerana dosa banyak sangat di hari ni. Sebab tu duk boh situ, bala situ, covid ke apa ni, sebab dosa kita amat-amat banyak. Yang tiga Siti Fatimah pesan, ni ingat mula ni. Yang tiga Siti Fatimah pesannya, ketika kita baca tahlil, ketika kita buat masa keluhu ke ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kamu hadiah gatik pala keluhu muning kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pula keluarga Nabi, dakhannya sebut gatik nama Siti Fatimah dalam baca tahlil. Ni Fatimah pesan. Kerana apa Fatimah kata? Aku duk menunggu-nunggu nak syafaat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah ni, Pak Nabi katanya, nah dalam hadis Nabi katanya, orang yang paling dekat, yang paling serupa, yang paling semih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Siti Fatimah. Pak orang debe, orang tino yang paling mulia dan jadi ketua di dalam syurga, yang salah satu Siti Fatimah, orang yang paling debe di golongan wanita di akhirat esok. Dan setengah daripadanya Siti Aisyah dan Hafsah dan Siti Maryam, fak ni fak debe dalam syurga di golongan wanita. Sebab tu Siti Fatimah ta, apabila kita baca kelas batu mau dok besar semua orang tua-tua dok gi demo, dok pubat ganu tak turun pubat ni, ubat tak turun, tak temu bomo. Ada tempat terlekat dia tu. Emo terlekat dia makan getah tak betul. Ubatlah, doalah, panggil orang maya hajat tapi tak turun ubat. Ada lekat tu. Kadang-kadang makan getah tak betul, kadang-kadang ada hipik pagau orang. Cuba cek bi molek. Cek semua kesilapan kita gano dok pubat tak turun. Gano dok doa Tuhan tak terima. Ya doa kita ni ya terangkat naik. Nama nak royak ibu bapa, kita doa ni. Apabila doa pak ya akan naik ke langit. Tapi tapai ke tak tapai?
Kalau doa yang Allah Ta'ala terima, ya doa ni selalu malaikat akak naik ke langit, naik pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi syarat doa tu kena dengan syarat-syarat. Hadap kiblat, lagi pula ada asmaya, lagi pula dalam doa tu seorang yang berdoa tak makan benda haram, tak makan harta riba, tak makan rishwah, maka doa dia selalu naik ke Allah. Sebab tu nampak dia saat ni sakit, mudah Tuhan kabul, mudah Tuhan terima. Tapi yang ni lah, berdoa lah, cari bomel rata-rata dunia tapi tak hingga. Sebab apa? Sebab ia ada salah tu, makan benda haram. Kadang harta dia tak betul, kadang ada hipik tanah orang, kadang-kadang dia buat ada buat nyanyi ke orang. Sebab tu Tuhan tak terima doa dia. Kadang-kadang dia tak pernah ingat langsung ke ibu bapa dia. Sedab tu kita royak dah gitu dah semua, mengklik baca kulhu tahlil, menghadiah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat Nabi, lepas tu dua ibu bapa mu dan pula tok nenekmu. Lepas tu nak tambah selagi hadiah gratis pada kulhu tu pada Siti Fatimah tu ya besar. Hak tu ya besar. Tiap-tiap kali kita buat tahlil, hadiah Rasulullah dan keluarga Nabi sahabat, lepas tu khasnya Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga amal besar. Ni hak ya royak mai ke mau nak sebar ni. Yang keempat, kita pun kita nak royak benda hak demo royak lagi pula, kita kena sebar. Ya tak apa nak sebar dan kita nak sebar ni. Yang keempat, ya pesannya hak Siti Fatimah besar, yakni banyak orang tahu tapi tak buat. Sedikit yang tak tahu tapi tak ada buat langsung. Orang tahu tu ramai, sedikitnya beramal, dan hak tak tahu tak ada kena kecek, tak beramal di mula. Mana? Zikir Siti Fatimah belum nak tidur. Masa Siti Fatimah susah 3 bulan tak berasak dapur. Dapur tak berasak 3 bulan. Rumah Siti Fatimah kerana sahabat Nabi, menantu Nabi hak susah, ialah kena kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka apabila 3 bulan dapur nana Siti Fatimah tak ada berasak, tak ada boleh memasak, roti kering hak pecah-pecah pun tak ada weh. Ali tamu ada dak roti kering nama? Tak ada beli. Oh hak pecah-pecah nak cicah tukar pun tak ada beli. Tak ada langsung, tak ada 3 bulan. Siti Fatimah pergi jumpa dengan ayah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayah, amba ni tak ada makan ni 3 bulan ya ayah. Ayah tak ada dah makan ni, rumah hamba roti kering pun tak ada, roti hak kelepeh-kelepeh pun tak ada, nak cucah tukar ya Rasulullah ya ayah. Ayah dia kata, Nabi kata, ya Fatimah, muklik zikir ni. Nabi hanya pada Fatimah muklik zikir ni. Mana? Yang pertama sekali subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kita nak kata belakang dah ni. Tapi kebanyakan manusia yang tahu tidak buat zikir ni sebelum pada nak tidur. Sebab tu dia panggil zikir Fatimah. Maka Nabi kata, kalau mu zikir dengan 3 ning, maka mu lebih baik daripada ada 3 orang sobi, 3 orang khodel lagi. Sebab tu belum nak tidur deh. Kita hadap kepada pak tidur kita duduk molek selepas pada baca pakku, lepas pada baca ayat kursi, semualah kita baca hadap tidur kita doa-doa tu. Lepas tu kita zikir-zikir subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Yakni zikir Siti Fatimah yang dia pesan banyak orang tak bawa sebelum daripada tidur. Maka dia pesan tu minta sebalah, minta bawa gatik zikir Siti Fatimah hak Nabi beri ketika Nabi Fatimah tu susah. Mikrofon kita ke bawa. InsyaAllah ibu bapa pak karaning amba nak royaknya, hak dia mau pesan mari. Lepas tu kita nak sebalah dengan benda ia royak mai ke amba. Lepas tu minta ibu bapa ambil taruhlah. Yang pertama banyak selawat tah Nabi, lepas tu banyak istighfar, lepas tu banyaknya kita baca kulhu dan tahlil hadiah ke Rasulullah, dan khasnya kepada Siti Fatimah dan kepada tok nenek kita. Dan yang keempat kita zikir Fatimah sebelum daripada kita nak tidur. Lepas tu dia royak hujung sikit. Dia kata, cik, dunia ni amba dah pandai dah ya tak. Amba dah sikit sangat dah. Siti Fatimah hoyak tu. Dia tak cik sebab apa aku pesan kau cik ni cik. Muat pak perkara ni selawat tah Nabi, banyak selawat, banyak istighfar, dan pula banyak baca keluh hadiah ke Nabi. Aku duk tunggu-tunggu nak syafaat abad Nabi dan zikir Fatimah. Ya tak amba dunia salah tahas jekan adanya ning dah ya tak. Adanya ning dah.
Cepat-cepatkanlah istighfar, cepat-cepatkanlah selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan benda tu kita pakak-pakak beramal. Lepas tu kita pakak-pakak buat. Boleh bawa benda tak payah selawat atas Nabi duduk saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selawat tibil qulub kita berida. Kita bagi dah kepada ibu bapa di sini. Lepas tu banyak juga ada pergi ke rumah selani tu duk terima ayat kursi wakah 9 banyak tu. Abah nak terima ayat wakaf nilai ayat kursi wakaf baca ya pun baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Banyak ni apa lagi ijazah wakaf 9 kerana demo berasa berkesan pada demo berasa tak berjaya demo duk wakaf 9 banyak ramai hilasa lagi terima ijazah wakaf 9 dia hari ni. Patut kita duk bawa dah widah tu ke bawa jangan duk tinggal tu. Tu benar-benar nak tamat email kita belum pada mati tu. Wakaf 9 tu nak tamat email sebelum nak daripada mati tok sewi cabut. Dan sungguh telah jadi murtad mereka apabila Allah Ta'ala suruh Nabi itu berpaling. Kita masuk sini sikit. Berpaling kiblat maka jadi murtad, jatuh kufur, jatuh agama semula pula. Kerana yang dimakian itu dimakian berpaling Nabi sani jamaah. Jadi murtadnya daripada jemaah kumpulan daripada orang muslimin jatuh jadi murtad, jadi kufur semula. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Allahu akbar. Dan jika tidak ada wa in kanat lakabiratan dan bahwasanya pasal itu adalah ia Nabi berpaling kiblat. Nabi berpaling kiblat daripada Baitul Maqdis pergi kepada Al-Kaabah sana itu. Berpaling itu sangat besar, yakni sangat besar masyaqqah. Apa masyaqqah? Payah. Sangat besar tu KJL tu, sangat payah tu, sukar tu di atas orang-orang nak boleh menima ni. Masalah orang dok turut Nabi dah hadap kepada mana? Yakni hadap kepada Baitul Maqdis, duk mari kena paling mai pada Baitullah. Kok mana pok dah Muhammad ni betul ke dak KJL dia? Jadi sangat-sangat payah, sangat-sangat sukar. Malaikat orang yang sebenar-benar beriman dengan Allah dengan Nabi, orang ia tak ada wawih dan tidak syak pada masalah berpaling itu. Tapi bagi orang iman tak kukuh, iman tak kuat, maka jadi jadi pokok itu lah ni jadi. Lah, Tuhan kok mana? Kau dulu ni. Jadi kita nampak di lain dulu Tuhan pun tak kerja nak angkat apa. Dia jadi betul. Tuhan pun tak menoleh nak angkat apa anak bini ni. Dia duk nampak dia apa? Nampak sebalik tu, tak nampak tak orang duk main tu. Tu kata orang duk nak tolong kita tu tak nampak. Kita nak banis sepatulah. Dah masalah kita nak nampak Tuhan ni perkaranya payah ibu bapa. Perkara mudah. Pas lebih-lebih kita orang kampung duk kerja, Allahu akbar. Nak ni nampak Tuhan sehari-sehari tu Allah. Kadang-kadang duk berkalut dengan berjual. Duk nampak berjual tu duit kita. Kalau fo dok menoreh dok nampak menoreh tu duit dia. Kalau fo dok buat mutu tu duit dia. Nak nampak Tuhan Allah kena fikir tak nampak. Kadang-kadang tujuan nak nampak nak ya jual tapi tak leh duit. Mula-mula nak mikir. Kalau yang nego tapi nego ngano tak ada boleh duit, orang tak masuk. Mana ya kena fikirlah. Kalau dia boleh duit gerak tak nampak dah Allah Ta'ala dah nampak. Jadi jual gini laku molek, jual baju, jual gapo laku molek. Dia nampak di segi jual ya tu duit dia. Ya tak nampak kata tu harta orang wasa nak beli dak. Ya tak nampak situ. Tapi apabila dia buka jual jak pagi sampai petang tak ada gori weh. Kok mana tak ada gori jual jak tadi tak ada orang masuk. Hati dia nampak aku dah silap apa ni, aku dah salah apa. Ada katuk kok mana ni kedai aku ni dia mau katuk tengah itu. Ngano kedaimu buka dah. Wah, aku buka jak pagi tak dimakan kok. Ngano aku nampak kedaimu katuk ni. Itu hendak suruh mikir dah tu, suruh klik tuai dah tu. Suruh klik tuai dah tu. Banyak tu mari macam-macam tu banyak sangat. Sangat besar masyaqqah payah atas manusia sekalipun illa 'alal ladzina hadallah.
malaikat atas segala mereka, malaikat atas segala mereka, kecuali atas segala mereka yang telah beri hidayah, yang telah beri petunjuk oleh Allah daripada mereka. Jadi bagi orang hak Tuhan buka petunjuk Allah Ta'ala buka jalan, tak jadi payah. Kita nak misal lagu mana ibu apa? Bagi orang hak Tuhan tak hidayat ni dia, nak mari sejid ni Allah, supaya pikul batu, pikul barang berat dah. Orang hak Tuhan tak hidayat nak mari sejid ni Allah berat. Pas demo ni lebih-lebih lagi kita kata maaf tak mari jemaah, tak mari berasa berat. Kita pergi kecek dengan dia, Allah tak boleh nak mari. Ya berasa gano bagi dia. Berasa apa bukit buti duk atas kepala dia nak mari semaya jemaah. Oh tapi kalau tempat main ni selalu dah rengit cuh. Tapi nak mari masjid ini, nak mari semaya jemaah ni, nak mari mengaji ni, Allah wasa beratnya supaya duk pikul bukit ke atas kepala dah. Berat. Bagi orang yang tidak ada hidayah Allah, tetangga masalah Tuhan saat ni suruh Nabi menghadapi, palingkan di dalam menghadapi dalam ibadat dan taat pada Allah, mula-mula hadap pada Baitul Maqdis dan berpaling pada Baitullah. Bagi orang nak boleh ikut Nabi, percaya dengan Nabi ni, Allah salah satu sangat benar-benar yang sangat suka dan benda yang sangat-sangat macakah di atas orang yang imej tak sebenar. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala hidayah, mudah-mudah tak ada apa nak buat kan hak ni Tuhan kita, ni titahan Allah, ni suruhan Allah. Walaupun kita paling ke anak mula tu Tuhan paling pada Baitul Maqdis, lepas tu suruh paling kepada Baitullah. Bagi orang beriman, hak Tuhan belaka, walillahi mulkus samawati wal ard. Lepas tu Tuhan kata kullillahil masyriq wal maghrib, kata olehmu bagi Allah tu masyrik pun bagi Allah, lit naik lit jatuh bagi Allah. Lepas tu Tuhan nak suruh hadap mana ikut ialah kerja dia benar hak dia. Bagi orang beriman, bagi orang tu hidayah, Allah ya nampak tak ada masalah apa. Tapi bagi orang tu tak hidayah, kok mana bodoh ni. Ni ya jadi lalu dah orang panggil bagi orang tak ada hidayah berat. Supaya kita misal lagi, bagi orang tino tak biasa kelubung, tak kai kelubung atas kepala supaya berapi dah panah, ngapanah ngagata dengan macam-macam. Orang tak biasa kelubung. Tapi bagi orang biasa kelubung, Allah nak buka tak boleh lah, takut ni rambut terbuka, dan rambut terbuka nama kena azab Allah Ta'ala. Bagi orang Allah Ta'ala hidayah, kan kelubung selapis sampai 3 lapis tak apa lagi dia. Tapi bagi orang biasa Tuhan tak hidayah, tak usah kata 3 lapis, kain nipis-nipis nak tak sutak Allah, pasal panas, pasal nak nyawa tak ada. Hal ni bagi mereka yang Tuhan tak hidayah. Bagi orang Tuhan hidayah tak ada apa, pakai jubah lagi, pakai kelekung lagi, katuk mata lagi, ya tak panas sikit tak apa, asal dia sejuk di hadapan Allah dalam syurga nanti. Bagi orang Tuhan hidayah, ya tidak jadi masalah. Lepas tu lagi nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tiada adalah Allah Ta'ala bahawa mengsia-sia ia Allah akan sembahyang kamu kepada Baitul Maqdis yang dulu itu. Lepas tu dia mau tanya ni, sebab tu hari ayat ni wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Lepas tu dia mau tanyalah Nabi, tanyalah Rasulullah, ya Rasulullah, adakah semaya kami, kiblat kami dalam ibadat semaya kami duk hadap pada Baitul Maqdis, pakai ke tak pakai ketika ni, boleh pahala ke tak boleh pahala? Lepas tu orang pergi mati celah tu kira tak semaya ya. Timbul persoalan di antara Nabi SAW dan sahabat. Hak kami dak hadap pada Baitul Maqdis, duk mai suruh paling pada Baitullah, pada Kaabah, patut semaya hadap Baitul Maqdis, pakai ke tak pakai? Tu hari pahala ke tak wipa? Lepas tu kalau orang pergi mati celah tu lagu mana? Ni tanya maka kau tu hai pun jawab, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tiada ada Allah Ta'ala itu
bahawa mengsia-siai Allah akan sembahyang kamu kepada Baitul Maqdis yang dulu. Mana tak semaya Baitul Maqdis tu pahala siap-siap dah, Tuhan bagi siap dah. Lepas tu kalau orang mati celah tu, oh maka lepas dah taklif dia gugur dah daripada titahan Allah. Tetapi memberi pahala ya Allah akan kamu atas kiblat yang telah terlalu, seperti kiblat ini juga. Supaya juga kiblat yang kamu dah hadap sekarang dengan mereka dah hadap kepada Baitul Maqdis, maka pahala dia tu sama saja dan serupa saja. Kerana sebab turun ini ayat ni, sebab kata ana yakni Tuhan saat itu nak tengok kata kita tu beriman sebenar tak sebenar, iaitu soal muslimin akan Nabi daripada mereka yang mati dulu daripada berpaling kiblat betapa ibadat mereka itu. Jadi orang muslimin tu duk tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah orang mati ketika kita hijrah mula-mula mai pada Madinah duk hadap pada Baitul Maqdis, maka semaya mereka ibadat mereka duk kiblat pada Baitul Maqdis, adakah dikira, adakah beri pahala? Maka Tuhan buat turun dengan ayat ni sebagai nak jawapan daripada soalan orang-orang beriman tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tak sia-sia supaya juga kita buat dah masa kita hidup ni, lepas tu kita tak agak Tuhan wis supaya tu ya. Nah, misalnya dulu biasa baca kulhu, di hari ni pun biasa baca kulhu. Pahala masa muda dengan masa tua sama ya tu. Teka muda kita biasa baca kulhu, masa tua baca kulhu. Masa muda baca Quran, masa tua baca Quran. Pahala tu orang panggil tak ada bertekad. Kalau masa muda baca banyak, pahala banyak. Masa ketika tua baca banyak, maka pahala banyak. Tak ada berubah. Pahala tu di tangan Allah, di sisi Allah Ta'ala. Sekat tu dulu, innallaha bin nasi la raufur rahim. Bahasa Allah Ta'ala itu dengan manusia yang mukmin itu amat kasih sayang, maka tiada mensia-sia amalan mereka itu. Sekat tu dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bercara minggu lepas masalah makruh di dalam semaya. Maka setengah daripada makruh dalam semaya yakni kita mensikapkan rambut kita. Mana kata bagi mereka rambut panjang, patut tika rokok dia, tika sujud ia akad rambut dia sikit, ataupun mensikat kain dia, tika dia nak rokok sana ia akidkan dia. Malaikat bagi perempuan yang ada menyanggu, yang ada jaling tah kepala, orang menyanggu rambut panjang, kalau dia lepas rambut dia tubik, siapa tubik luarkan no. Maka bagi orang yang menyanggu ataupun orang menjalingkan rambut, hak ni tak jadi makruh, walaupun dia saat ni tak lepas rambut dia tu tak jadi makruh. Kerana orang panggil ilaknya kerana suka dan masyaqqah di dalam dia tu nak lepaskan rambut dia. Itu dia. Dan setengah daripada makruh, muka 18 ibu bapa, nah sahifah 18, baris yang 8 tu, yang 8 tunggu ke bawah. Dan setengah daripada makruh bertelekan pada pinggir, pinggir bagi seorang musalli dia bertelekan. Gapo bertelekan? Yakni cekak pinggir. Debel maya. Kerana apa? Kerana ditegah pada hadis, kerana ditegahkan pada hadis, kerana waris pada hadis tegah orang cekak pinggir tu mana bertelekan pada pinggir, yakni cekak pinggir di dalam keadaan semaya. Kerana ditegah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hadis. Dan kerana menyerupa dengan orang yang takabur dan syaitan. Guna ibu apa ni? Kita semaya, duk langana hak syarat suruh kita semaya buat rupa sikit dah. Hak semaya ni mana kata kita duduk dalam tika kia, kita kia lagu tu dak kai hamo dak royak semua. Lepas tu orang ni dak lepas dah takbir pak ya wasai tu dia cekak pinggir gitu. Bertelekang pada pinggir. Yakni cekak pinggir le semaya. Maka orang cekak pinggir le semaya ini satu kelakuan yang makruh dalam semaya. Makna kata kalau dia buat tak boleh pahala, tapi dia tinggal cekak pinggir ini dapat pahala di dalam semayanya. Kerana cekak pinggir ini orang panggil kelakuan dan keadaan rupaan serupa dengan orang yang takabur, orang yang somang. Lagi pula
pula cekak pinggir dalam semaya, ini rupa dan keadaan bagi syaitan. Dan dia kata lagi, dan dimakan lagi orang yang bertelekan pada pinggan ni, cekak pinggir dalam semaya, ahli neraka. Serupa dengan rupa ahli neraka. Ahli neraka lagu mana? Apabila mengambil kesenangan, apabila ahli neraka nak ambil kesenangan, wasa nak tenir sikit weh, dikerjakan yang dimakan itu, dimakan bertelekan pada pinggan. Ahli neraka apabila dia duduk beribu-ribu tahun lain neraka, ibu bapa dia, fa ahli neraka kita ni wal iazubillah lah, kita minta Allah Taala lepaslah kita semua daripada tebusan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana api neraka ni sangat-sangat dahsyat. Lepas tu kita tengoklah mereka yang kena azab, mereka yang gapo nak mikir dengan akal kita di hari ni ibu bapa. Nah kita sore kena fikir kita ni lepas kedak kita ni, kena banyak-banyak memikir. Kita kena mikir banyak. Kalau kita tak lepas daripada azab Allah Ta'ala kan nyanyolah kita semua ni. Maka kita berdoa. Lepas tu ahli neraka 3,000 tahun dia duduk dalam neraka sangat panas. Dia doa dengan Tuhan, ya Allah, ya Ilahi, minta mu turunlah hujan, panas sangatlah kami duduk dalam neraka ni. Kami panas ya Allah dalam neraka. Minta Tuhan turun hujan. Minta beratus-ratus tahun, berpuluh tahun, beribu tahun saat ni tu dia. Allahu Akbar, hujan tak turun. Dia turun hujan api wadah. Dah Tuhan buat turun hujan api, bawah api, atas api. Hancurlah rupa dan tubuh badan dan kepala sebab panas. Lepas tu nak ayat kata bertenir bagi orang yang duduk dalam neraka, suk tenir cekak pinggir. Maka cekak pinggir ni bukan rupaan bagi ahli syurga dan bukan ketenangan bagi ahli syurga. Bagi ahli neraka apabila dia nak tenir, dia cekak pinggir bertelekang di pinggir. Sebab tu bagi orang yang semaya, maka syarat lagi setengah daripada makruh lah semaya ialah bertelekang di pinggir ataupun cekak pinggir. Dan setengahnya daripadanya, dan setengah daripadanya daripada makruh di dalam semaya, merendahkan kepalanya, merendah kepalanya musalli, merendah daripada belakang pada rokok. Ni banyak jadi kan ni, kita ada rokok nampak tu, rokok jadi papai putung tu, papai sekeping jadi gitu. Kemudian demo ni rokok tak jadi pala rendah pada kau, pada belakang. Pala yo tu rendah pada belakang. Perak ibu apa? Ni salah satu kadang-kadang payah kok kita nak royak ni. Sebab tu dan ngaji tu dia jadi payah lah. Sebab apa? Sebab nak buat we kena. Sebab tu dia jadi payah tu. Kalau tak ngaji tak apa, dia buat tak kena ya senil lah. Tapi kita ngaji supaya nak membetul benar mana lah. Mana tak betul kita nak betul. Mana tempat khotak kita nak mentesahkan tempat khotak kita supaya kita ni lah. Kalau kebir baik ni tak kena. Jangan kebedok baik ni ketika kira duk lah tak kena ni. Pas kalau muat tak boleh pahala. Ni bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi pemuda-pemuda kita banyak duk takbir pak Allahu Akbar duk gitu. Muat sunnah mana ni? Sunnah Nabi, bawa sunnah mu sendiri ni. Sunnah mu sendiri. Jalan ni mu sendiri bukan jalan Rasulullah. Hak jalan Rasulullah naklah tu ni. Kebir gitu. Dah mana tak qiyam duduklah tu, patut duduk tengok pak sujud, patut musmaya tengok rata, tengok cicak atik. Jadi ngah sejiknya wak sahabat adi dan bunga boy ni pelita jadi. Les sejik ni rata duduk semaya tengok rata keliling. Dia molek ni jadi baju ya apa beli baju apa? Rakyang ni. Nah. Rata aja. Ni sunnah siapa? Ni bukan sunnah. Patut cara rokok tu jangan pala tu rendah pada punggung weh. Gi rokoknya di rendah dak. Tak serak tu. Duk sama tinggi ni, ni. Tangan terlekat di atas gawa, di atas lutut, lepas tu wi sama tinggi di antara pala dengan punggung yang belakang kita. Demo ni rokok, pala tu rendah pada belakang. Hak ni satu kalakuan yang makruh di dalam semaya, kali ya semaya lah tu. Heran ni? Kita buat rupa nak mudah nampak ya tu. Pas kana babuh nak buat rupa, nak wi demo mudah faham. Kadang-kadang orang kita royak tak faham lagi, surah tak faham lagi, we tengok rupa tak faham lagi, kena kelewat diri. Nampak pala baik ni. Orang ni dak nak we faham, patut buat amal nak we betul. Pakai cedok kerja tak leh gaji buat ke? Kerja lah pagi siapa petang, siapa bulan gaji tak ada. Letih beri. Pas kita duk kerja atas dunia umurnya anak dah ni. Kalau 80 70 kelak akhirat esok tak ada pahala langsung, tak ada gaji langsung, tak nyanyo.
Umur habis, masa habis, kerja habis, oh lekak dah hidup sujud dengan Allah tapi pahala tak ada. Mana mau? Ha ni. Kita kena betul molek semaya. Buat sikit tak apa tapi betul. Dan setengah daripada makruh dalam semaya, ia semaya serta berkehendak berhadah, yakni duk bertolak-tolak. Kalau dalam kitab Arab itu duk bertolak-tolak berhadah. Apa makna berkehendak berhadah? Yakni berasa nak kencing. Gi masuklah semaya pak kebih pak pula tu. Aku rasa nak kencing ni. Kalau kencing saya tak ada takbiratul ula. Dah. Kalau gi berak tak ada ni, berak itu panjang juga misalnya. Kalau ajak kita setengah orang tu masuk jamai tu setengah-setengah nak boleh sudah tu, kadang-kadang orang tamadai tabuh 10 minit. Pesing pakai lomek tu lama sikit. Masuk jamai pesing kena pesing boyo pesing beridak sikit dia ni nak masuk jamai dia kena dengan selipar, mana kena tukar pakai ye, lepas tu nak masuk jamai saat ni tu. Ui payah nyok karo hak dia ni. Hak nyok karo. Pas dia ni setengah je kadang-kadang golek. Mana nak gerak mana nak berjalan pun ni banyak perkara labak. Lepas tu kalau bagi seorang dok bertolak-tolak berhadah, sama ada ia hadah hendak buang air kecil ataupun besar. Emo ia dok berhadah saat itu berasa nak buang air kecil. Air kecil ni makna kecing, berasa nak kecing. Ada kecing. Misalnya kalau masuk semaya dengan keadaan ia berasa kecing, ya kecing, dia kebik Allahu Akbar, ataupun berasa nak berak kepik punggung, dah, ataupun berangin, ataupun angin, berasa nak berketul. 3 perkara. Berasa nak hadah tu emonyo buat air kecil jadi kecing, ataupun air besar yakni kita tak qada hajat, ataupun dia tu nak buat angin. Apa angin? Yani nak berketul, berasa ketul malam jauh-jauh ni pobah lah ni kan. Nah, masuk maya dia kata Allahu Akbar. Doa pek unggung belah. Pasal kecil pun dak pegang sini. Ha ni kita sana ni maya dak pegang sini. Nah, Allahu Akbar. Doa saya. Dah, tak dak bagi kita dak berasa nak kecing. Nah, maya dengan keadaan kita berasa nak kecing, berasa nak berketuk, berasa nak berak. Hak berasa nak berak, berasa nak qada dak kepek unggung. Maya tu gitu. Ada di kita. Pasal ni kama dia semaya keadaan berasa bertolak-tolak, tadafu dalam kita Arab panggil ibarat tadafu apa? Duk bertolak-tolak di dalam perut dia, berasa nak buang air kecil ataupun nak buangkan qada hajat ataupun berasa nak berketul. Duk bertolak, nak semaya lagi, berasa nak kecil lagi, nak semaya lagi, berasa nak ketul lagi, nak kebir dengan Tuhan, nak tawajuh dengan Tuhan, tapi punggung ni berasa nak berketul. Kama dia semaya dengan keadaan begini, makruh weh, jawab pennya pahara tu. Tu kalau nak kecing dia kecing dulu. Kalau rasa nak masuk jamai dulu. Rasa nak ketuk puah dulu. Hak ni lepas tu masuk semaya dengan keadaan tak berasa nak kecing, tak berasa nak qada hajat. Inilah semaya yang paling afdal, yang paling comel dah. Tu maka sunat ia seorang musalli selesaikan. Mana selesai? Makna wisudah dulu. Daripada berhankana ataupun bertolak-tolak berhadah, sama adalah ia hendak buang air kecil ataupun besar tu. Dan maka sunat ia seorang musalli selesai daripada yang tersebut, daripada hendak buang air kecil atau besar atau angin ni. Kemudian ia seorang musalli sembahyang. Mayalah pawai air kecing gapo siap luar sana berak dulu. Kalau rasa nak ketuk dulu. Kakak sunat dia selesai. Kata sunat selesai pun kemudian ia seorang sembahyang, dia tu semaya selama belum picik waktunya. Mana kata kalau dia pergi ketuk dulu. Lepas tu kalau mari semaya waktu tak panak lagi, waktu tak picik, waktu tak sepik, tak habis waktu lagi. Ataupun kalau dia pergi kecing dulu lepas tu ambil semaya, ataupun dia pergi qada hajat lepas tu mari semaya semula, makna kata waktu tu tak habis, maka dia sunat dia selesai dulu benda-benda tu semua. Tapi kalau waktu tu kecil, waktu tu sepik, waktu tu nak habis, waktu tu picik lagi mana masalah? Hendaklah ia seorang musalli sembahyang serta berasa dan berkehendak berhadah itu. Kalau waktu tu pergi sepik, kalau ia pergi kecing mi asmaya, waktu tu habis.
Ataupun kalau ia pergi berak, ia pergi qada hajat, nescaya waktu tu picik, waktu tu pergi habis belum pada takbiratul ihram, maka ketika ni maka sunat dia tu semaya dengan keadaan begitu. Wajib ya semaya dengan keadaan berasa nak ketuk, berasa nak berak tu. Kalau waktu tu picik, waktu tu sepik, waktu tu tak ada dah. Dan dimakan lagi makruh semaya di hadapan makan ni ataupun minum ni makruh kok. Semaya tak payah makan ni. Kita nak kebih makan ni dok tak apa. Ada ngasuk hak kita berai, suk goreng hok dah. Ya, suk goreng suk min ni. Benda hak kita tak boleh tengok. Titik tengok dah. Allah, dia titik dah. Dah. Setengah daripada benda makruh yakni kita makan di hadapan makan ni. Semaya di hadapan makan ni. Ada dengan tom yang, ada dengan sup goreng, ada dengan pak prik tak pak prik. Benda hak kita tak berahi belaka. Bah kebepak tu alium nilai. Makruh ke tak makruh semaya? Jawab kata makruh bagi orang siapa-siapa pun supa. Kalau pergi semaya tak payah makan ni, ini salah satu perkara dan pula amalan yang makruh di dalam semaya. Atau minuman yang ingin ia kepadanya kepada minumnya. Kalau ia pergi semaya tak payah minumnya supaya kita berahi susu kambing, dia motok susu kambing tak payah kita semaya, maka makruhlah semaya kita itu. Kenapa? Kerana disebut pada hadis tiada sembahyang arti yang kamil. Nabi kata tak ada semaya. La salata lahu. Nabi kata dalam hadis tak ada semaya. Tiada semaya bagi orang semaya tak payah makan ni, bagi orang semaya tak payah minum ni. Nabi kata la salata lahu. Tiada jenis semaya bagi dia. Makna kerana tak semaya bagi dia, yakni yang kamil. Semaya yang sempurna bagi dia tak ada. Kalau ia semaya, sah semaya dia, lepas daripada tutup teh, lepas daripada taklif, tapi semaya sempurna, hak tu jawab kata tak sempurna. Itu murad hadis Nabi kata la salata lahu. Bagi orang yang semaya tak payah makan ni dan minum ni, bagi orang ni Nabi kata bukan ke tak ada semaya bagi orang ni, tak semaya pada hakikat. Apa tak semaya pada hakikat? Yakni semaya ia tak sempurna. Kalau semaya tak sempurna. Itu yang kamil di hadapan makanan, dah di hadapan makan ni. Dan setengah daripadanya, daripada makruh lagi sembahyang di depan apa? Di hammam. Pera di hammam. Baca hammam, bukan hammam. Kalau baca hammam burung pati. Kalau baca hammam ning di dalam tandah ataupun tempat mandi air panas. Mau nak contoh gini. Sebab tu kalau bagi kita fofok duduk luar negeri, ya sana di tempat luar negeri ya ada tempat mandi air panas. Orang Arab ya suka. Kalau musim sejuk, musim himat turun, ataupun orang panggil musim salji. Salji kita di sana mau bulan sebelah ni bulan salji. Ya sebab negeri Arab ni ada faslul saif, faslul syita, faslul kharif, lepas tu faslul rabi'. Nah, mula-mulanya musaif, lepas saif saat itu orang panggil, kita kata nah faslu ar-rabi', musim bunga, lepas bunga musim luruh, lepas musim luruh musim asyita, sejuk. Kemudian orang Arab ni kalau kita duduk di sana dulu, ya Arab ni kalau musim sejuk ya warna, ya suka masuk di dalam tempat-tempat mandi air panas. Kalau mah kita ni orang panggil tempat up. Tempat mandi air panas itu tempat bahasa Arab panggil hammam. Hammam bukan hammam. Kalau baca hammam burung pati, burung marpati. Baca hammam, yakni kalau kita pergi semaya tempat mandi air panas ada tempat semaya, tapi itu dikatakan salah satu daripada perkara yang makruh. Paharak dia duduk tempat mandi air panas, dia pekeng orak belah-belah, dia duduk air panas duduk jeruh tah dia, dia gosok daki, dia mau upah, dia mau gosok daki, pas minum teh, minum syai, isak ke apa? Isak shisha, isak gang ke apa? Apa orang panggil? Jurak-jurak. Ya Arab ya wah hidup dapat tempat mandi panas, ya dia sang syai. Atini syai, ya Allah hati syai. Berdengga apa? Satu barat, satu geni. Atini hati syai ya ni. Ayo pedut nerak, tak kenal tak kapek ya tu ada meja Arab tu ka, dia isak shisha. Lepas tu dia mau duk pecing orak je boleh. Lepas tu dia pergi semaya tempat mandi air panas. Ini makruh, jawab dia. Makruh. Dan pada tempat juring bukit dan tengah jalan dan tempat buang tahi, jalan belakang ni.
pada tempat juring bukit. Mana juring bukit? Celah-celah bukit. Ni makruh juga semaya sebab tak sepenuh maya celah bukit ya payah kan. Kadang-kadang nak duduk dengan tokok batu lagi, nak duduk nyatok, nak duduk jirau, nak duduk apa tawarruk. Oh payah jadi gitu. Sakit, kadang-kadang sakit kaki, kadang-kadang sujud rasa tak. Jadi makruh ketika ni kalau kita semaya di juring bukit. Dan tengah jalan, maya tengah jalan weh. Sekat jalan semaya situ. Maya kereta kata pun mati dulu. Sebab tu makruh. Tengah jalan yang semaya sekat kereta lemu tekak sana kereta ni kunak semaya tak. Mai tengah jalan. Dah. Lepas tu semaya mana lagi? Dan tempat buan tahi. Gapo tempat buan tahi? Yang ni tandas. Maya di tandas, maya di jambang supaya kita habislah tempat linu. Tempat semaya tak ada, ada di jambai je tempat luar sikit. Maya di jambai, makruh. Dan tempat menyembah berhala. Tempat sembah berhala supaya kita pergi semaya le ketik. Tak ada sembah ke berhala tapi pergi semaya le ketik, semaya lewat. Jawab kata semaya tempat sembah berhala. Boleh kata boleh, sah kata sah. Jawab kata sah tapi serta makruh. Misalnya tempat lain tak ada, tempat luar ni cuma saja najis saja. Ada dalam wak ya weh, tempat cuci. Masuk semaya dalam wak. Jawab kata sah tak hukum? Jawab kata sah, tapi sah serta makruh. Supaya juga kita make baju ni, baju kita curi ataupun baju kita rapah baju orang, make baju orang tak minta, make kerong kita, milik kita, maka kita semaya sah dah. Jawab kata sah tapi serta haram sebab pakai baju kita curi, kita rapah. Supaya juga semaya dalam wak, semaya sah ke tak sah? Jawab kata sah semaya tapi serta makruh. Kau dah tu saja. Kamu dia kata wallahu a'lam. Dah sikit ni. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia katanya maka fasal itu Tuhan kuasa mengada dan meniada apa-apa mungkin. Tu pada muka 17 weh bawah tu. Dia kata apabila Allah Subhanahu wa taala ada sifat berkuasa ataupun sifat kudrat, maka pasal itulah. Apa pasal itu? Senih lagu tulah, puca lagu tulah sebab tu Tuhan kuasa tu. Kok mana maka pasal itu, yakni puca boleh Tuhan kuasa dengan sebab Tuhan ada kudrat tu. Sebab tu Tuhan kuasa mengadakan dan meniada apa-apa mungkin. Dan jika yang dimustahil pada adat biasa tak berlaku benda ni atau aridiyun ataupun benda yang baru kedatangan sekalipun tak berlaku. Misalnya lagu mana adat kita kita dok tengok kalau makan nasi 3 pinggan ni kenyit dah. Adat tu kebiasaan mukarraran berulang-ulang kali, bertahun-tahun makan nasi 3 pinggan kenyit, tidur 3 jam, 4 jam 5 jam cukup dah. Tapi orang ni makan 3 pinggan tak ada berasa apa, tak ada lekat di perut langsung. Boleh jadi kau pada adat. Pada adat kata mustahil lah ni makan 3 pinggan tak kenyal lagi, tidur 4-5 jam tak kenyal lagi, tak cukup lagi. Maka pada adat tu dia panggil perkara mustahil pada kebiasaan ataupun baru dah. Tapi kalau kita kira pada hukum akal, hukum akal ni, hukum akal. Kalau kita kira akal kita ni seluruh akal, tasawuf akal, kalau kita pergi makan 3 pinggan tak kenyal, akal kata haram. Demon ni misal lagi masuk dalam api tak menepuh, akan kata harum. Tapi hukum adat cerak, demon ni kalau pergi tuju dalam api menepuh habis, hancur hangus jadi haram. Tapi akan kata harum boleh dia tak hangus, turun dalam api Allah sejuk, turun dalam api tak ada menepuh, akan kata harum. Tapi hukum adat kata mustahil. Faham lah tu adat dengan akal lain-lain tu adat dengan akal tu. Percaman kata ada kudrat padanya pada Allah Ta'ala, itu ialah kita reti. Baca reti, bukan reti tak tahu, reti. Ialah kita reti dan kita faham. Reti mana? Daripada ada beberapa banyak. Berapa banyak? Jaksa bagi kudrat. Mana jaksa kudrat Allah? Iaitu banyak jaksa Allah ni. Jaksa Allah Ta'ala banyak. Alam ni jaksa Allah Ta'ala belakang ni. Jaksa kata Tuhan ada kudrat, mana? Langit. Mana jaksa kata ada Allah Ta'ala? Bumi.
Mana jaksa kata ada kudrat di Allah, awal angin hujan turun. Mana jaksa kata kudrat Allah, yakni kita. Mana jaksa kata kudrat Allah, yakni alam. Tu jaksa lah kau tu. Dengan sebab ada jaksa ni lah kita boleh kenal dan percaya kata di Allah Ta'ala ada sifat berkuasa. Misalnya kita tahu orang ni ada orang, kita tengok tepi mohya tu dengan tanah kakung, dengan tanah lobok, buat basa kambing, lagi pula buat basa tu basa ni, nampak menyedang, nampak ada nyegalah. Jaksa kata seorang tu ada orang tu. Rai kau mana? Dia boleh buat belaka benda ya tanah semua siap-siap dah. Tepi rumah ya ada tanah kakung, tanah timur batai, timur Cina. Tengok ke jaksa tu, dia ni rajin dah ada rai sungguh dia weh. Dah. Lepas tu kita tengok Allah Ta'ala ada rank, ada kekuasaan. Mana rank Allah Ta'ala, mana jaksa Allah. Ni langit bumi semua kita termasuk belakang ni, daripada bumi, bukit, bukan, pangkayu semua. Ini jaksa dan dalil di atas, tunjuk di atas. Jaksa kata Tuhan ada kekuasaan dan ada sifat berkuasa di Allah. Supaya seorang, demo tu ada kuasa sungguh. Tengok ni, dia buat umur. Supaya kita tengok satu nayuk ni dia boleh buat tu, boleh buat ni, kerongkan dia belakang. Maka jaksa dia tu, jaksa kekuasaan dia tu, rank dia tu, dia boleh buat benda-benda tu. Maka jaksa bagi Allah Ta'ala nak bila tahbi, inna nikmatallahi la tuhsuha. Kan nikmat Allah Ta'ala kita nak hitung tak boleh. Dalam diri kita ni pun nak hitung tak boleh. Diri demo tak ada kena kecek bina lain. Banyak sangat nikmat Allah. Lepas tu dengan jaksa Allah Ta'ala ni, itulah tunjuk kata kan, dalil kata Tuhan ada sifat berkuasa dengan sebab jaksa pertama alam, dengan sebab mustahil pada akal no ada alam ini, no ada alam ni, alam masih wallah ni dengan sendirinya sendiri alam. Boleh jadi ke alam langit bumi kita semua ada dengan cara diri. Supaya orang sia ya iktikad kata dunia ni ada tamacat. Apa tamacat? Benda ada sendiri, benda ada dengan secara diri. Boleh jadi ke? Tak ada yang mengada, tak ada yang menjadi, tak ada yang menimba. Tu iktikad bagi orang selain pada kita. Dan setengah-setengah orang iktikad kata gapo menjadi kita ni, masa zaman ni, masa ni, waktu ni orang panggil menjadi kita. Bukan Tuhan menjadi kita. Setengah daripada akidah falsafah, dia kata yang menjadi kita, menimba kita ni ialah masa. Dengan sebab masa ni lah ada kita. Sebab ada masa ni ada ayah kita. Sebab masa ni ada pokok kayu. Sebab masa ni adalah, dia kata masa, bukan dia kaji tak siapa. Dah. Tapi bagi aqidatun Islamiyah, orang-orang mukmin dan orang-orang muslimun, yakni berpegang kata yang ada kita, yang menimba kita, yang mengadakan kita daripada tak ada kepada ada, ialah kena ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka alam ini ya tak boleh jadi dengan sendiri, nak ada dengan cara diri, ada dengan tak ada orang menjadi, tak boleh jadi. Maka tentu ada yang mengadakan dia akan alam. Apa ni ya? Kita kata ni kertas. Pas kertas ni semata-mata kertas nampak ada tulis serak, maka dia mau kata tulis kertas asal putih. Kertas ni putih rak putih. Patut duduk mari ada kitabah, ada tulisan. Maka tulisan ni dia timbul sendiri kan? Tulisan ni dia timbul sendiri ke? Tanya dan kita tanya tengok. Ni hak dunia. Tulisan ni duk mula-mula kertas ni putih, kita tengok. Duk mari balik dia tu ada akar tulisan, ada kitabah. Maka apabila ada kitabah tulisan ni ada dengan secara diri kan? Jawab kata tak boleh jadi duk mari tulisan timbul sendiri. Ya kena ada katib. Apa katib? Penulisnya dan pula pencatatnya. Supaya tu juga alam ini langit dan bumi, semata-mata alam tu dia ada langit bintang, langit bumi dan bintang matahari ada dengan cara diri, tak ada penjadi, tak ada yang mengada, tak ada yang menjadi. Boleh jadi? Tak boleh jadi. Supaya kita tengok mula-mula tu benda, lepas ada benda tamung tanah, duk rumah tu cokoh naik, rumah tu ada dengan cara diri, tak boleh jadi, kena ada token mengada dia. Supaya juga dengan alam ini dah, dia tak boleh jadi ada dengan cara diri.
maka tentu tak boleh mengadakan dia kan alam ni. Tentulah tak boleh mengadakan dia, tak boleh menimbul daripada tak ada pada ada, malaikat yakni kecuali satu zat. Malaikat satu zat. Siapa dia hak satu zat ni, satu cokoh ni, satu diri ni? Ya itulah Tuhan. Tuhan yang kita nak kata la ilaha illallah dah kan? Baca molek la ilaha illallah, ya ada sebut banyak tu. La ilaha illallah. Jangan dia baca panjang. La ilaha illallah. Tak kena. La ilaha illallah. Jangan mak pada ha bagi ilaha. Jangan lebih pada satu alif. Kalau memak satu alif, sangat-sangat punah, sangat-sangat khotaknya pada bacaanmu. La ilaha illallah talih. Malaikat orang yang kita kata yang lama pada Islam boleh layak panjang di la ilaha illallah, tapi bagi baru masa Islam la ilaha illallah pada tu ya. Bagi orang yang baru pada Islam, tapi bagi orang yang lama pada Islam boleh panjang sikit la ilaha illallah. Kalau kita nak mengucap dengan la ilaha illallah untuk nak mengampunkan dosa, kata panjang sikit belum nak tidur. La ilaha illallah. Tu lain tu. Lepas tu dalam la ilaha, banyak khilafnya ulama. Kalau kata la ilaha, kita menafi sifat ketuhanan selain daripada Allah, ataupun menafi sifat tiap-tiap perkara yang maujud selain pada Allah, kita menafi semua. Nak menyabit illallah. Kalau menyabit illallah ni Tuhan yang satu ni. Kamari kita kata la ilaha illallah, yakni kita nak menentukan sifat tu bagi mau surga. Tidak jenis Tuhan, yakni tak ada Tuhan yang bersifat dengan sebenar. Tuhan ya, anak Tuhan ya, Allah Allah sa. Allah yang tunggal ni, Allah yang satu ni, Allah yang fardun wahid ini, yang menjadikan alam ini, yang mengadakan alam ini. Sebab tu la ilaha illallah jadi molek kita. Sebab Tuhan yang menjadi alam ialah kena ke Allah Subhanahu wa taala saja. Lepas tu ada Allah di dalam hati, ada Allah di lidah kita, ada Allah di pandangan mata kita. Insya-Allah kita ni selamat dunia akhirat. Ada di mata tengokkan langit nampak Allah ni di pandangan. Ada di telinga Allah masuk Allah. Di hati dia ingat Allah semua. Orang ni kalau ada Allah di lidah, ada Allah di pandangan, ada Allah di hati, maka orang ini selamat kerana dia nampakkan Allah Ta'ala yang menjadi dia, yang mengadakan dia. Sebab tu orang nampak Allah. Tuhan yang menjadikan alam. Ada Tuhan yang satu, yang ada kudrat padanya pada Allah Ta'ala. Sekat tu dulu, insya-Allah semula pula kami kata wallahu a'lam.